Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan menerangkan dan membentangkan mengenai hasil laporan yang kami jalankan melalui temubuat. Apa itu penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan ni merupakan satu aktiviti salah guna sesuatu bahan yang terlarang seperti dadah ataupun bahan narkotik. Manakala apa itu dadah? Dadah ni merupakan bahan kimia psikoaktif yang mampu memberikan kesan dari segi emosi, fizikal dan psikologikal kepada individu yang mengambil dadah itu. Manakala dadah ni juga digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang sama sekali mengikut undang-undang sebuah negara. Pada 11 Disember 2020, saya dan ahli kumpulan telah menebu bual Puan Wan Maisarah binti Wan Abdul Mansur. Beliau merupakan timbalan pengarah 1 di Puspen Gambang. Kami menemu bual Puan Maisarah ni melalui aplikasi Webex. Tujuan kami menjalankan temu bual ini adalah untuk mengetahui model rawatan yang dijalankan, isu-isu yang berkaitan dengan residen di pusat tersebut dan cabaran-cabaran yang dilalui oleh pegawai-pegawai di Puspen Gambang lah. Model rawatan yang digunakan di Puspen Gambang ialah program psikososial. Mereka akan melalui fasa detox bertujuan untuk menstabilkan emosi mereka sebab mereka tidak boleh menerima kenyataan diarahkan masuk ke Puspen pada awalnya. Kemudian mereka akan melalui fasa induksi, kemudian temuduga dan pergi ke fasa induk dan temuduga sekali lagi untuk pergi kepada fasa prabebas. Dalam program psikososial ni ada macam-macam elemen. Sebagai contoh ada sesi 12 langkah, ada job function, ada sesi kelompok pencegahan relapse, sesi kelompok sosial, ada kelas early recovery dan sesi bimbingan kaunseling. Sesi bimbingan kaunseling ni mereka boleh cerita apa saja dengan pegawai kes mereka tentang apa yang mereka rasa. Mereka juga boleh menggunakan peluang ini untuk menghubungi keluarga mereka. Kemudian sesi 12 langkah, mereka akan melalui pengenalan dan langkah 1 semasa fasa induksi, kemudian langkah 2 sehingga langkah 4 semasa fasa induk dan langkah 5 sehingga langkah 9 semasa fasa prabebas, kemudian langkah 10 hingga 12 mereka akan lalui semasa di AADK daerah. Sesi 12 langkah ni bukan sahaja untuk bebas daripada dadah tapi untuk panduan kepada mereka cara hidup baru. Kemudian ada job function, terapi kerja. Sekiranya tidak diterima oleh majikan apabila keluar daripada Puspen, mereka boleh menggunakan kemahiran ini untuk survive dalam hidup mereka. Antaranya ialah maintenance, pendawaian, ternak ikan, ternak kambing. Kemudian ada kelas early recovery bertujuan untuk mengenal diri mereka sendiri. Dalam early recovery ni ada 7 tajuk. Yang pertama penerimaan, yang kedua stop cycle, yang ketiga cabaran dan kebolehan dan sebagainya. Kesesuaian model yang digunakan dengan isu-isu di organisasi. Menurut Puan Maisarah, isu-isu yang paling mencabar dan yang paling banyak di Puspen Gambang adalah isu-isu klien yang terlibat dengan dadah jenis amfetamin type stimulant iaitu ATS. Dadah jenis ATS ini adalah dadah yang memberi kesan kepada mental dan emosi penagih. Dadah jenis ATS ni seperti amfetamin dan metafetamin. Jadi Puspen Gambang banyak menerima klien yang mempunyai masalah mental ataupun klien yang mempunyai simptom-simptom ke arah masalah mental. Klien-klien yang mempunyai masalah mental ataupun yang mempunyai simptom-simptom ke arah masalah mental akan dibawa oleh pihak Puspen Gambang untuk buat pemeriksaan di hospital oleh doktor psikiatri. Klien-klien yang mempunyai masalah mental ataupun simptom-simptom ke arah masalah mental tidak dirawat sepenuhnya di Puspen Gambang kerana di Puspen Gambang tiada doktor psikiatri. Jadi Puspen Gambang akan memindahkan klien-klien tersebut ke Puspen Tampoi kerana Puspen Tampoi ada doktor psikiatri. Sementara menunggu surat kebenaran ataupun kelulusan daripada AADK untuk memindahkan klien-klien ini, klien-klien ini akan digunakan model rawatan psikososial. Keberkesanan model rawatan. Apabila ditanya kepada Puan Maisarah,
apakah model rawatan yang paling sesuai, yang paling berkesan yang diberikan kepada klien-klien? Puan Maisarah berkata, sebenarnya untuk mengukur sesuatu model itu berkesan atau tidak kepada kepulihan dan kesembuhan klien tidak diukur dengan model sahaja. Ia adalah dilihat kepada persekitaran, keluarga, kawan-kawan dan diri klien itu sendiri. Jika orang-orang di sekeliling klien ataupun masyarakat dan juga keluarga menerima klien dengan baik, memberi sokongan yang positif kepada klien, risiko untuk klien kembali relapse adalah rendah. Namun, jika di sekeliling klien mempunyai unsur-unsur rejeksi ataupun unsur-unsur tidak menerima klien dengan baik, ini boleh menyebabkan klien kembali relapse. Keberkesanan sesuatu model rawatan juga melihat kepada unsur trigger dalam diri klien. Cabaran pertama adalah dari sudut kejujuran klien. Klien yang datang banyak membuat penafian dan penolakan seperti, saya hisap darah ni saja-saja je puan, ataupun saya tak ketaki pun puan. Jadi disebabkan penafian dan penolakan ini, pegawai pemulihan perlu melakukan sesi berulang kali agar klien berlaku jujur dan sesi yang dijalankan berjalan dengan lancar. Yang kedua yang dilalui adalah apabila klien mempunyai ciri-ciri ke arah sakit mental. Apabila seorang individu mempunyai ciri-ciri ke arah sakit mental, maka ini akan mengganggu fikiran, perasaan dan hubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga pula adalah apabila klien tidak tahu untuk membaca ataupun menulis. Ini memberikan satu cabaran yang hebat kerana mereka bergantung sepenuhnya kepada memori dan ingatan. Cabaran keempat datang dari keluarga klien. Masalah timbul apabila ada ahli keluarga yang tidak dapat menerima klien. Kebanyakan klien adalah datang dari golongan yang muda. Jadi mereka sedikit manja dan sentiasa mahu menelpon keluarga kerana rasa rindu. Tetapi kadang-kadang ahli keluarga memilih untuk tidak mahu mengangkat panggilan telefon disebabkan trauma. Hal ini memberi kesan kepada emosi klien yang asyik teringat-ingatkan keluarga. Dan ini menyebabkan pengajaran modul tidak dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Seterusnya, persepsi tentang rawatan yang sedia ada, membantu ataupun tidak. Rawatan yang telah digunakan di Puspen Gambang adalah menggunakan model rawatan psikososial. Model rawatan ini telah membantu pegawai bertugas dalam memberi rawatan dan pemulihan kepada klien agar mereka bebas dari terlibat dengan gejala dadah. Pihak AADK akan memegang klien ini dalam tempoh 24 bulan dan selalunya akan ada penyekatan tempoh. Ia juga bergantung kepada prestasi klien di dalam Puspen itu. Selepas tamatnya tempoh pemulihan itu, klien tersebut akan bebas. Selepas klien keluar sahaja daripada Puspen, klien akan sambung pengawasan sebagai orang kena pengawasan atau OKP. Sewaktu klien menjadi OKP, klien akan datang ke AADK daerah sebulan sekali untuk melakukan program yang telah ditetapkan. Klien juga perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh AADK sepanjang menjadi OKP. Puan Maisarah mencadangkan penambahbaikan agar mendapat kerjasama daripada KKM untuk membekalkan Puspen Gambang itu dengan doktor psikiatri sendiri. Ini disebabkan 90% klien yang dimasukkan ke Puspen Gambang mengambil dadah jenis baru sintetik di mana berkemungkinan besar untuk menyebabkan klien menghidap penyakit mental. Sekiranya doktor psikiatri dibekalkan ke Puspen Gambang juga, maka jimat masa dan memudahkan rawatan terhadap klien tersebut tanpa perlu dipindahkan ke Puspen Tampoy. Namun cadangan puan ini belum boleh dilaksanakan disebabkan puan hanya mengikut arahan, dan sekiranya diutarakan cadangan ini ke pihak atasan, insya-Allah Puspen Gambang akan menjadi tempat yang mempunyai fasiliti lengkap. Kesimpulannya, gejala penagihan dadah sememangnya mendatangkan pelbagai kemudaratan. Bukan sahaja mengakibatkan kemusnahan diri individu, bahkan boleh mengundang kepada masalah sosial yang lebih berat sehingga boleh menggugat keamanan dan ketenteraman negara. Bekas penagih dadah juga merupakan insan biasa yang memerlukan sokongan sosial daripada ahli keluarga, rakan sebaya dan masyarakat untuk mereka membina kehidupan selepas terjebak dengan dadah dan meninggalkan sejarah silam mereka.